zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, apa khabar anda semua penonton-penonton wanita hari ini? Fiza dan Fatin ataupun Siti dan Mimah hari ini menemani anda di sepanjang 1 jam siaran wanita hari ini. Ya, apa tu kat rumah? Saya ikan ke? Saya ikan ke? Tapi bercakap mengenai hari ini, maksudnya hari ini hari terakhir lah untuk kita bersiaran untuk 2023. Tapi tak apa, kita akan terus menemani mereka untuk selepas ini. Dan pastinya hari ini kita nak kongsikan jugalah selain daripada hari Jumaat, ramai yang dah ada merencanakan apa sahaja rancangan dan juga aktiviti anda. Kita nak kongsikan juga berkenaan dengan perkembangan. Sebab mungkin dalam keadaan sekarang ni, Fatin, ada orang yang daripada kampung nak pulang semula. Nak balik kampung? Bukan nak balik kampung, daripada kampung nak pulang semula ke bandar. Sebab anak-anak nak sekolah minggu depan. Tapi mungkin juga ada yang mungkin sedang membuat perancangan nak bawa anak-anak di hujung-hujung minggu cuti yang panjang ini untuk membawa anak-anak melakukan apa-apa aktiviti yang dilakukan. Tapi tidak ketinggalan juga untuk terus kita kongsikan kepada anda antara perkembangan terkini yang berlaku di Kelantan ketika ini, yang mana ada di beberapa kawasan yang masih lagi dilanda banjir. Kalau kita lihat di perkongsian di portal ini, mangsa di Kelantan menurun kepada 19,716 orang. Ini 2 jam lalu yang dilaporkan. Tapi untuk perkembangan lebih lanjut, kita nak terus bertanyakan kepada penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, iaitu PGKB2, iaitu Tuan Muhammad Wildan Azari yang telah pun bersedia dalam talian. Ya, kita bersama dengan penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan. Negeri Kelantan. Okey. Assalamualaikum. Apa khabar Tuan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Fiza dan Fatin? Baik, alhamdulillah. Tuan sihat tu? Alhamdulillah. Okey. Tuan, boleh tak Tuan kongsikan bersama dengan kami dan juga penonton-penonton wanita hari ini apa agaknya cerita dan juga perkembangan yang sedang berlaku di Kelantan ni tentang keadaan banjir? Okey, baik. Terima kasih pihak wanita hari ini kerana cakna dengan perkembangan banjir, terutamanya di negeri Kelantan lah sekarang ni. Alright, untuk dalam masa yang terkini ini sehingga 29 Disember jam 12 lah, kita letak lebih kurang 48 TPS yang masih dibuka, melibatkan 4 daerah, 4 daerah dan jajahan, dan keseluruhan mangsa kini adalah 19,167 orang. Keadaan cuaca pula kini di Kelantan ni, kalau kita tengok masih lagi ada hujan renyah-renyah di kawasan Kota Baru, dan agak lebat di sebelah Jeli dan Gua Musai pada ketika ini. Okey, dari segi bantuan apa-apa yang mungkin diperlukan mangsa-mangsa, bagaimana Tuan? Dalam keadaan yang terkawal atau bagaimana? Okey, buat masa sekarang ni kita masih lagi dalam keadaan terkawal. Yang mana kalau kita lihat sebenarnya 3 hari lepas kita banyak terima taburan hujan yang tinggi di sebelah Jeli. Kemudian dia turun, berlaku peningkatan pusat pemindahan di sebelah Pasir Mas. Dan kini berlaku peningkatan pusat pemindahan dan jumlah mangsa di sebelah Tumpat. Maknanya kita daripada segi kawalan tu kita boleh nampak dia punya flow air yang mana taburan hujan yang tinggi ke Sungai Kelantan, dan daripada Sungai Kelantan dia ke arah daerah-daerah tertentu. Dan kami bersyukur juga alhamdulillah kerana setakat ini kita adalah mendapat bantuan-bantuan tambahan daripada negeri-negeri lain untuk membantu strength dan logistik sedia ada di negeri Kelantan. Itulah perancangan kami. Okey. Kami sangat terujalah bila mendengar apa yang Tuan kongsikan ini tentang bagaimana anggota-anggota bomba ini juga termasuk anggota-anggota yang lain ini sama-sama membantu semua mereka mangsa-mangsa yang terkesan dengan bencana banjir ini. Sedikit pesanan ringkas daripada Tuan kepada kesemuanya. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada pihak wanita hari ini. Kerana terus terang sebenarnya bencana banjir ni acap kalilah boleh dikatakan tahunan bagi negeri Kelantan. Apa yang merisaukan kepada kami ini adalah turut berlaku peningkatan jumlah mangsa yang terkorban disebabkan kecuaian, kelalaian
Jadi antara nasihat yang boleh dikongsikan adalah tolong jaga, maksudnya jangan terlalu excited dengan bencana banjir sehingga mengganggu satu pesta. Tolong pantau keberadaan anak-anak dan tolong jaga daripada asus, sebab kita pun tak tahu kadang-kadang air banjir ni dalam keadaan macam mana kan, mungkin tercemar dan sebagainya. Jadi itulah antara yang kami boleh kongsikan. Sebabnya pada kami amat risau kerana kita boleh buat yang terbaik, tetapi peranan keluarga, ketua keluarga adalah amat penting bagi menjamin keselamatan semua. Itulah daripada saya. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan sekali lagi kepada PGKB2 Muhammad Wildan Azhari, iaitu penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan juga penyelamat Malaysia Negeri Kelantan. Jadi sama-sama kita ingat pesanan daripada Tuan tu, jangan kita anggap ini sebagai pesta, tapi kita kena sentiasa cakna dan juga berhati-hati dalam keadaan sebegini. Okey. Betul. Dan kita nak terus kongsikan antara perkongsian menarik ini, tapi kita nak kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan ini sesuai juga untuk ibu-ibu yang mungkin mencari tempat yang sesuai untuk meningkatkan lagi dalam pelajaran anak-anak dan berkenaan SPM ni Fatin. PT-PTI. Dan anda jangan lupa untuk saksikan PT-PTI pencutan akhir SPM setiap Sabtu dan Ahad jam 10 pagi di saluran NTV7. Dan masih tidak terlambat lagi untuk anda skor SPM, banggakan ibu, bapa dan buktikan yang terbaik dengan skor A sebelum menyesal apabila keputusan keluar nanti. Jangan risau sebab mudah faham, senang nak skor SPM bersama PTTI. PTTI terbukti melahirkan murid paling ramai mendapat semua grade A yang diiktiraf oleh Malaysia Book of Records. Jadi jangan lupa untuk layari ptti.app.my sekarang untuk program seleko saat akhir SPM. PTTI Tuition Better Result. Ini sesuailah, tinggal sebulan saja lagi sebelum adik-adik kita nak menduduki peperiksaan SPM. Inilah pecutan terakhir ni. Jadi insya-Allah bersama dengan PTTI ini untuk anda insya-Allah boleh skor ataupun mendapatkan orang kata keputusan yang lebih cemerlang. Mungkin dengan bantuan guru-guru yang hebat-hebat ni kan, dan malah mereka juga diiktiraf oleh Malaysia Book of Records. Okey, semoga berjaya untuk adik-adik kita. Dan kita nak terus untuk perkongsian hari Jumaat ini. Selalunya hikayat perkahwinan, tetapi hari ini lain sikit. Istimewanya hari Jumaat hari ini. Kenapa lain? Sebab macam tadi Fatin dah cakap dari awal tadi, berbaki beberapa hari saja lagi sebelum kita memulakan tahun yang baru. Dan kami juga harapkan sepanjang tahun ini, kadang-kadang apa yang kita rancangkan di awal tahun itu mungkin dia tak jadi sampai awal hujung tahun. Tapi dalam kadang-kadang apa yang kita impikan itu mungkin kita dapat yang lebih baik. Apa yang kita angankan, apa yang kita inginkan itu kita tak dapat, tapi kita dapat yang lebih baik. Tapi tak terkecuali juga dalam kehidupan ini ada pasang surutnya, ada suka, ada duka, ada gembira dan ada pelbagai lagi. Jadi Fatin, ini kita nak kongsikan kepada penonton. Berkenaan dengan ini adalah antara carian tertinggi yang tular yang anda suka kan. Mungkin ini juga antara yang boleh memberi kesan ketawa, gelak dan juga duka untuk kita. Apa kata kita saksikan apa yang viral untuk 2023. Silakan. Sedar tak sedar, kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Hanya berbaki 2 hari saja lagi sebelum melangkah ke tahun baru, banyak peristiwa pahit manis telah meraih perhatian rakyat Malaysia sepanjang tahun ini. Tahukah anda, menurut yearinsearch.google, isteri kepada pengarah dan pelakon terkenal Samsul Yusof, iaitu Ira Kaza, menjadi antara individu yang mempunyai carian tertinggi di Google pada tahun ini. Babak turun naik Mahkamah Syariah melibatkan kes perceraian selebriti juga, antara yang menjadi tumpuan ramai bagi dunia hiburan. Pasangan selebriti yang mendapat perhatian antaranya ialah Puteri Sarah dan Samsul Yusof, Farid Kamil dan Diana Daniel, Hafiz Rosdi dan Nurul Syuhada serta ramai lagi. Selain melibatkan selebriti, antara perkara lain yang menjadi tumpuan warga media sosial ialah video persembahan memuka kuaya pelatih jururawat telah mencuri perhatian apabila dibuat naik kembali oleh salah seorang pengguna aplikasi TikTok. Pepengaruh terkenal Imran Bad sekali lagi kembali menjadi fenomena apabila salah satu video TikToknya yang menggunakan bahasa Korea iaitu Gwen Chana menjadi tular hingga ke luar negara apabila turut digunakan oleh taman tema terkenal di Korea serta pelakon terkenal Korea Selatan. Baru-baru ini, tular video yang memaparkan gelagat wanita merajuk juga telah mencuit hati ramai dan rata-rata mengakui lumrah seorang wanita mempunyai hati yang mudah tersentuh.
Syarat dengan pelbagai kisah suka dan duka dari segenap aspek di negara ini pastinya menjadi sebuah kenangan yang akan diingati oleh seluruh rakyat Malaysia. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini dan pastinya untuk hari ini kita nak bawakan semangat baru, semangat yang bukan untuk hari ini, kita nak bawakan untuk 2024 juga. Kita tinggalkan apa yang berlaku sebelum ini, kita terus dengan satu sinar yang baru insya-Allah. Okey. Tadi kami dah kongsikan kepada anda antara yang tular ataupun yang popular sepanjang 2024 ni. Tapi sebenarnya kalau kita tengok apa yang berlaku ataupun apa yang tular ini, sama ada dia baik, buruk, suka, duka, gembira ataupun bersedih, tetapi rata-rata ia juga kadang-kadang saya tak langsung dia akan menjadikan ramai dalam kalangan masyarakat kita ni bersatu untuk komen satu benda yang saya sama. setuju tu. Tapi sama ada komen itu positif ataupun negatif dan bagaimana penerimaan kita. Tapi sebelum kita nak kongsikan tentang itu juga, ada satu lagi kami nak kongsikan. Bukan mereka sahaja yang tular, tetapi banyak juga sebenarnya apa yang kami bawakan, apa yang kami kongsikan untuk menjadi manfaat bersama dijadikan bahan perbincangan, perdebatan ataupun mungkin anda menyalurkan pendapat berkenaan dengan apa yang tular hiburan untuk anda. Kami saksikan apa yang tular di Wanita Hari Ini sepanjang tahun 2023. Otorinolaryngology. Otorinolaryngology. Sebutan yang betul tu macam mana, Doktor? Otorinolaryngology. lagi sekali doktor. Lagi sekali doktor. Grass is like a piece of paper. Once it's crumpled, it cannot be the same anymore. Once it's crumpled, it cannot be the same anymore. Juga merupakan sesuatu yang juga cukup menarik untuk dikongsikan dan tidak dilupakan. Terima kasih bersama-sama dengan kita. Hingga ke anak cucu, selamat pengantin baru. Kami ucapkan dipanjangkan jodoh. Cantik sungguh, mudah misteri. Potong di bawah laluan air. Saya tengah fikirkan apakah itu? Di manakah laluan air dalam buah nangka? Di manakah laluan air dalam buah nangka ini? Itu dia sedutan drama Cari Aku di Studio. Cari Aku di Studio. Saya suka yang itu. Saya ada pilihan. Saya cakap apa? Okey, di mana kita tonton tadi tu, nampak betapa committed. Okey. Badu badu badu. Badu badu badu. Abu badu 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 badu. Mah terbakar panggil Itu antara sedikitlah. Ada banyak lagi sebenarnya kan yang antara yang tular. Tapi kadang-kadang awak dengan saya tak boleh dicuit. Tak boleh. Hari ini pun tak tahulah macam mana boleh berdua. Okey, tapi hari ini kami nak kongsikan. Kita gelak juga. Tapi ada juga manfaat yang kami kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton Wanita Hari. Kadang-kadang di media sosial ini dia juga boleh menjadi senjata yang lebih tajam dari mata pena. Sebab kadang-kadang apa yang kita tekan ataupun apa yang kita tulis tu tanpa kita sedari mungkin boleh mengguris hati orang ataupun tanpa kita sedar untuk menjaga perasaan orang di sekeliling kita. Tapi ada juga yang dalam kalangan anda yang menganggapnya sebagai hiburan. Dan mungkin juga itu adalah pentas di mana semua pun meluahkan segala pendapat dan juga mungkin pandangan masing-masing. Tetapi kadang-kadang kita perlu tahu yang kita berada dalam society ataupun dalam komuniti kita yang kita harus menjaga perasaan setiap seorang dan juga sensitiviti. Tapi hari ini kita nak orang kata memberi pencerahan lagi bagaimana untuk kita lebih harmoni, untuk kita menerima sesuatu yang tular itu dan kita jadikan satu yang lebih baik. Okey, sebelum kita nak bincangkan tentang ikan hari ini, kami nak kongsikan kepada anda antara 3 orang tetamu yang bersama dengan kita di studio pada hari ini. Bukan di dalam studio, hari ini kita bersiaran di luar studio. Di sebelah saya kita bersama dengan Dr. Azmawati Muhammad Noor selaku kaunselor berdaftar dan Ketua Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Melaya yang sepanjang tahun 2023 yang banyak juga membantu kita bersama-sama dengan kita di Wanita Hari ini. Terima kasih Dr. Aziz. Sama-sama. Okey, dan seterusnya kita bersama dengan ini
ini figura yang tidak lain dan tidak bukanlah kita bersama dengan Bro Firdaus Wong Hong selaku pendakwah bebas. Kita panggil Bro Firdaus lah untuk hari ini. Okey, pertama kali bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Ya, pertama kali. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menerima jemputan kami pada hari ini. Selalu baca penulisan Bro Firdaus. Terima kasih. Jadi inspirasi. Dan juga kepada Iron Man kita yang juga setia bersama dengan Wanita Hari ini sentiasa. Kalau kita jemput, jarang-jarang sekali nak tolak. Terima kasih banyak-banyak. Kita bersama dengan Amin Idris. Hari ini ibarat ikan di luar akuarium. Saya ingatkan ikan dalam kolam. Tahu lagu ikan dalam kolam? Luar akuarium. Luar akuarium. Okey, baik. Sebagai permulaan hari ini, mungkin bolehlah kita kongsikan dahulu bagaimana kita nak cerita ni sebenarnya tentang apa yang berlaku sepanjang tahun. Itu adalah merupakan kenangan-kenangan, ada yang terindah, ada yang sedih, suka dan duka. Dan kadang-kadang bila dia dah terkeluar di media sosial ini, ia akan memberi impak yang besar dan berbeza dalam kehidupan seseorang. Bagaimana sebenarnya kita nak kongsikan tentang impak media sosial dan dalam dia menjadi kenangan dalam kehidupan seseorangnya. Siapa nak mulakan dulu? Kita pulang. Doktor. Ladies first. Nanti dia jadi viral pula kan? Okey, terima kasih. Sebenarnya kalau kita nak sebut tentang viral ni, dia ada dua impak positif, impak negatif. Kalau yang positif tu sangat bagus kerana dia boleh dijadikan teladan. Selalunya yang orang kata menjadikan orang-orang penting, macam tadi saya kata saya sangat berbesar hati dapat bersama-sama dengan dua figura besar di sebelah saya dan sebenarnya mereka juga mungkin sebagai influencer. So impak positif itu dapat menjadi teladan. Tetapi yang kita risaukan bila dia memberikan kesan yang negatif. Bila kesan yang negatif itu dia akan mempengaruhi dan dia akan menjadikan tunjuk ajar yang tidak baik. Dan bila tunjuk ajar yang tidak baik itu memberikan kesan kepada emosi kepada orang-orang yang mungkin ikut apabila mereka ini dikecam. Selalunya bila viral buat sesuatu yang tidak elok akan dikecam. Ya, so yang ini mungkin akan memberikan impak pada emosi, cara mereka berfikir, tingkah laku mereka dan ini akan secara tidak langsung macam saya katakan tadi kesan psikologi dia akan terganggulah. Tetapi mungkin ada banyak lagi impak-impak yang kita boleh dengar daripada sahabat-sahabat kita di sini boleh teruskan. Teruskan. Mungkin Iron Man. Saya suka macam ni sebab bila kita baca buku macam Alvin Toffler, dia suka menulis buku-buku yang meramal masa depan. Dia bukan buku teori konspirasi tapi dia kata bila kita masuk ke tahun 2020, mereka yang menguasai teknologi adalah mereka yang menguasai dunia. Dan saya suka dia tulis juga pasca 20 bila kita bakal masuk 2025, mereka yang menguasai data adalah mereka yang menguasai dunia. Itu ramalan dia. Dan kita nampak sekarang mereka yang tahu tentang algoritma dalam social media, dia tengok kalau penonton wanita ini dia suka, maka dia sajikan ini. Kami pun baca algoritma penonton juga. Nampak? Kan? Algoritma suka siang ikan, maka dia buat konten siang ikan, nampak tak? So bila dia tahu dia suka masak, dia buat konten suka masak. Algoritma tentang isu-isu ni mualaf kan. Maka konten-konten begitu digunakan untuk meraih penonton yang suka kepada konten begitu. So dengan penguasaan data, maka kita menguasai dunia. Dan ini kena dengan apa kita tengok dalam sejarah. Kenapa mukjizat para nabi berbeza? Kerana Allah Ta'ala bagi mukjizat sesuai dengan zaman mereka. Nabi Musa, kenapa mukjizat dia berbeza dengan Nabi Muhammad? Kerana zaman itu Nabi Musa berhadapan dengan sihir, maka dia ada mukjizat tongkat dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad SAW, dia berhadapan dengan falsafah mereka kafir musyrikin yang nak mahu mengajak orang keluar pada agama. Maka kefalsafahan itu dibawa kepada mukjizat Quran. Maksud saya di sini ialah zaman berubah. Dulu kita berhadapan dengan zaman Friendster, MySpace. Sekarang nampak sangat umur kita 30 ke atas, betul tak? So sekarang ini kita berhadapan dengan zaman viral. So nak atau tidak, kita kena berhadapan dengan zaman tersebut. So whether we like it or not, we must face it. But the question is how. You speak English now. Saya passing pada orang sebelah kan. How? Benda ni simple. Zaman media sosial, maka semuanya adalah tular. Tapi saya lebih suka fokus kepada diri kita sebagai pengguna. Sudah tentu kalau orang dia nak tular, dan macam mana sesuatu tu dia jadi tular? Sebab adanya interest, macam Amin sebut tadi kan, ada data. Tapi bila dia buat benda tu, sebenarnya tak ada pun apa-apa data yang backup bahawa benda tu akan tular. Tapi sebab ada respon masyarakat. Dan sebenarnya kalau kita lihat, kebanyakan benda yang tular, yang negatif ni, dia juga menggambarkan tahap mental dengan emosi, dengan tahap pemikiran masyarakat kita. Lah,
saya pun pelik. Takkan siang ikan ni boleh jalan itulah. Fenomena. Lah, laki tak reti main bola okey. Tak ada masalah. Tak ada pandang sini. Dah mula. Kan? Bagi saya, itu menunjukkan bahawa tahap masyarakat kita ni, that is level. Tapi bila benda-benda yang lebih akademik sikit, yang baik sikit kan, dia tak pergi. Ya. So, maksudnya, kita kena lebih risau. Kenapa benda yang remeh-temeh ni, dia pergi, tapi benda yang bagus ni akan bagi lebih banyak manfaat, dia tak pergi. Dia tak pergi. Kita pun risau juga tu. Kenapa ikan tu yang jadi fenomena? Selain daripada ikan, baru-baru ni apa yang tular juga di media sosial tentang kisah seorang wanita ni yang dia merajuk keluar kereta tu, yang mana parodinya sampailah ke tanah kira ke peringkat yang lebih tinggi ataupun jauh lah sampai ke luar negara. Dan saya kira saya setuju apa yang dengan Bro Firdaus katakan tadi. Apa yang kita nak kongsikan sini adalah manfaat yang ingin kita sampaikan, bukan perkara yang remeh yang nak diperbesarkan. Okey. Tapi disebabkan tadi kita pun dah sebut pasal ikan ni, dan saya kira ikan cencaru pun mungkin popular di pasaran. Tadi saya nak belikan ikan cencaru sekilo RM26. Okey, jadi ikan mungkin masa tujuh pun mahal sikit. Jadi ikan-ikan memang popular sekarang. Kita nak dengarkan juga pendapat orang ramai tentang betul perlu ke tak perlu ke pandai siang ikan ni. Jom kita dengarkanlah. Perlu ke tak perlu Mestilah. Tak adalah. Ikut masing-masing lah. Permulaan tu kalau macam tak reti, belajar kan. Tapi kita tak boleh expect semua orang pandai siang ikan. Betul tak? Sebab ada orang mungkin background kehidupan dia beza-beza. Bila you hidup dalam rumah tangga, suami you suka ke makan ikan? Saya seminggu sekali je makan ikan. Ataupun sebulan 2 kali. So tak semestinya specifically perlu siang ikan tu. Hatta masak sekalipun. Perlulah. Sebabnya itu basic lah. Suami pun dalam masa sama perlulah belajar untuk siang ikan. Janganlah mengharapkan kepada isteri saja. Bagi side saya lah, sebagai suami lah. Kalau lelaki ni kalau pilih isteri mestilah pandai masak. Kalau siang ikan pun susah lah. Dia macam zaman sekarang, kalau orang berkejaya tu, sekarang mudah pergi kedai je terus pilih dan terus yang dah siap siang kan. Saya tak semestinya lah. Tapi siang ikan sebenarnya benda mudah pun. Kalau belajar pun tak apa seminggu, sejam 2 jam dah pandai dah. Mak saya beritahu saya, satu je. Rol, yang viral pasal siang ikan tu, sebelum kau nak balik rumah, kau suruhlah orang yang jual ikan tu pergi siang. Macam, betul juga kan. Sebenarnya siang ikan ni, it's actually depend on individual. Kalau korang nak buat, boleh je. Tak menjadi isu sebenarnya. Sebab, nak tanya satu je, kepada yang orang kat luar sana, saya buat cakap pasal siang ikan. Korang hari-hari makan ikan ke? Sabar, benda boleh bincang. Dia berkenaan dengan bagaimana untuk kita menerima sesuatu tu untuk nak jadikan baik ataupun untuk kita jadikan teladan. Tak naklah bergaduh-gaduh kan untuk sesuatu yang viral. Tapi apa yang kita nak kongsikan juga di sini adalah kalau kita lihat daripada perbalahan ataupun perbincangan itu, apa yang kita nak elakkan, kita tak mahu ada lagi gender stereotype. Kerana ini di tahun 2023 yang kita nak masuk ke tahun 2024 ini bukan lagi zaman yang mana orang katakan bahawa wanita tempatnya hanya di dapur. Bukan. Yang mana di dapur itu adalah kerjasama. Kalau dalam pasangan tu, pasangan suami isteri tu boleh duduk di dapur sama-sama, saling bantu membantu dan juga lengkap melengkapi. Okey, ini kita nak bincangkan secara serius sikit tentang ikan ni. Okey. Kalau kita cakap tentang kisah siang ikan yang menjadi fenomena lah kan sejak beberapa hari ini kita kongsikan. Kalau kita lihat daripada komen-komen itu, kita melihat daripada macam tadi perkara yang remeh itu diperbesarkan, dan kita lihat juga mungkin ada orang yang dia tidak akur bahawa kita dah melalui peredaran zaman. Kita tak mahu lagi ada gender stereotype yang mana ini adalah kerja yang boleh dilakukan bersama dengan pasangan, ataupun kita boleh serahkan tugas ini kepada mereka yang lebih pakar, iaitu mereka yang berada di pasar. Mungkin doktor nak kongsikan dulu. Terima kasih. Saya kan bila melihat video sahabat kita dua orang tu menyiang ikan, saya tertawan sebab pada saya bila Sugi minta gunting tu, saya teringat zaman saya dahulu waktu kecil-kecil dulu memang saya pakai gunting. Betul. Jadi bila kita katakan tentang stereotip, apa itu stereotip? Apabila seseorang atau kepercayaan dalam sesuatu masyarakat yang melihat peranan sesuatu kumpulan. Dalam kes ini ialah peranan wanita. So wanita ada peranan tradisional dia. Ini yang masih dipercayai. Maksudnya kita perlu menjaga anak, kita perlu menjaga rumah walaupun kita bekerja. So yang ini sebenarnya dia melihat kepada latihan yang diberikan, pendedahan, dan bukan sebenarnya kita kata kepada wanita perlu pandai siang ikan. Dan di sinilah bila kita kata bila ada gender stereotype, siapa yang menyebabkan gender stereotype ini? Diakibatkan juga terhasilnya daripada masyarakat.
So di sini saya nak terangkan bila kita kata gender stereotype ramai juga lelaki di luar sana yang berbadan sasa yang mungkin tidak gemar. Saya tak kata tak boleh, saya kata tidak gemar membuat kerja-kerja yang berat. Mereka mungkin suka untuk menjahit, mungkin betul bro, menjahit, menyulam dan membuat perkara-perkara yang lebih ringan. Dan wanita juga mempunyai kepakaran daripada segi menukar bulb, lampu, memperbaiki apa orang kata tu washing machine, tukar tayar sendiri. So kita mempunyai kelebihan itu. Kenapa kita sering kaitkan sesuatu fahaman itu pada gender? Ini adalah satu yang saya rasa masyarakat perlu diberikan pendedahan daripada segi openness untuk melihat sesuatu itu. Bukan sahaja wanita kena pandai jaga anak. Kalau macam tu tak pandai siang ikan, maksudnya kita tak boleh berkahwin dan tak boleh meneruskan kehidupan. Ini mungkinlah satu yang kita perlu ubah sebenarnya. Dan kita macam tadi, saya suka dan tertarik bila Fiza katakan, kalau orang itu mempunyai, kalau suami itu mampu, why not? Dan kalau saya sendiri pun, kita tak hantar dah siang ikan yang besar-besar buat balik. Kita make sure di pasar itu dah disiang. So sekarang itu bukan lagi satu masalah. Sekarang ni di pasar memang dah disediakan servis itu. Sebenarnya betul. Mungkin dah lama tak pergi pasar, tak sedar lah kot. Mungkin bro ada kongsi. Baik. Bila pergi kepada gender stereotype tu, dia ada, walaupun dari sudutnya dia ada yang disebut sebagai negatif, ada yang disebut sebagai positif. Words being a words. Perkataan hanya satu perkataan. Contoh kita kata nak ubah. Wow, ubah tu bagus. Tapi you nak ubah saya dari apa kepada apa? Pendefinisian itu diperlukan. Tetapi saya suka melihat dari sudut, kalau kita kata dari sudut Islam ni, kita ada gender roles. Macam tadi sebutkan, kita fokus pada ikan hari ini. Kita tak cakap tentang ayam, tak cakap tentang daging, orang tak sebut lah. Sebab dah sembelih dah. Kan? Tak timbul isu. Tak timbul isu sembelih lembu. Ya. Contoh kalau siang ikan, bagi saya benda ni dia tak seharusnya menjadi satu isu besar. Kalau seorang, bagi saya secara peribadi, tak seharusnya menjadi satu isu yang besar. Seorang wanita bukan nak backup ke apa, tapi realitinya adalah make life easier. Betul. Kalau saya sebagai seorang lelaki, happy wife, happy life. Saya dah baca penulisan tu. Happy wife, happy life. Ini bermaksud kalau kita nak isteri kita masak, kita cuba permudahkan untuk dia. Tak ada masalah. Tapi kita sebagai pasangan macam tadi doktor sebut, kita kena faham memahami. Kan? Apakah keperluan, apakah kemampuan diri kita, apakah kemampuan pasangan kita. Dan dari situ kuranglah pertelingkahan, perselisihan dan sebagainya. So bagi saya, ikan tu beli je lah yang dah siang tak ada isu pun. Ayam pun kita kata, tolong buang kulit, tolong potong 12, 18 kan. Potong buat sup. Potong buat sup. So kita dah bagi tahu, bang, daging saya nak beli 1 kilo bang, tapi potong kecil bang, potong cube ke apa ke. So kita dah siap bagi tahu. Tak payahlah isteri kita balik nak buat semua tu kan. Tak, kita nak mereka spend more time dengan kita. Dahlah kita selalu sibuk kat luar. Bila balik, kita tak nak isteri kita hanya sibuk dekat dapur aje. Kita pula dekat ruang tamu tunggu dia. Tak, kita nak mereka spend more time bila kita kat rumah. Pengalaman Yes. Sebab bila dia terlalu sibuk dekat dapur, apa yang akan berlaku ialah, kita dah sibuk seharian 8, 10 jam, 12 jam di luar. Balik dia pula sibuk kat dapur. Lepas tu dia ada 1 jam dengan kita. Sedangkan dia spend 2 jam dekat dalam dapur. Dan dia dah penat dah. Dia dah penat, kita, bang, cerita esok lah. Kita pun mengantuk lah. Tunggu kau bau ikan lah. Betul. Kalau ada bau ikan, marah pula nanti. Betul. Sikit Berdamin. Dia gini, saya nampak. Kita bertembung dengan dua pandangan yang dua-dua ekstrim. Satu pandangan kata, ini setengah ustaz segera, influencer, tiktoker yang kata, wanita ni kerja dia buat anak je kan. Tak payah buat kerja rumah semua. Bagi saya ni tak tepat juga. Ada juga kata, suami adalah raja, isteri buat segalanya kat rumah. Itu pun kurang tepat. Sebab kalau kita tengok hadis daripada Sayyidina Umar, hadis ni riwayat Bukhari, dia cerita tentang pemimpin, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis ni panjang. Dia cerita tentang setiap orang pemimpin, ketua negara adalah pemimpin, apa lagi, hamba juga adalah pemimpin. Tapi dalam hadis tu terselit wal mar'atu ra'iyah. Wanita juga ataupun isteri juga adalah pemimpin ala baiti ba'liha, kepada harta suaminya, wa walidihi, dan juga kepada anak-anaknya. Maksudnya wanita juga adalah pemimpin. Cuma macam mana dia pimpin tu, pasal suami ikan, lag lu, saya nampak muka ada macam nak commercial break. Bawa tenang. Kita nak tengok kemahiran Amin selepas ni. Betul lah. Biasa ikan ke tak ke macam mana? Tak, saya jujur. Saya jujur tak. Benda boleh minjam, benda boleh settle. Pergi pasar. Okey, kita nak berehat seketika. Terus hantarkan komen-komen anda. Sekembalinya nanti bukan saja bersama dengan insan-insan figura-figura hebat ini, tapi kita juga akan bersama dengan rakan-rakan kita yang lain. Abang Sador, selepas ini kita berhenti rehat seketika. Baru sebut Abang Sador.
Wanita hari ini. Wanita hari ini. Tak ada gunting Oh, cik. Saya ikan ya Allah ya Tuhanku. Okey, saya ikan kecil pun fit. Sugi, mak saya sedang menonton sebenarnya. Harap-harap mak saya tak marah lah Pusing mak kata dulu waktu kecil-kecil kau tak nak tolong. Dah besar masuk TV, habis. Okey, macam ni kot. Kita kena buang apa? Buang perut ya Sugi? Tak tahu. Pisau diberikan pula tumpul. Tak boleh. Okey, kejap. Dah hampir berjaya. Ya. Dah keluar guys. Awak berjaya Saya berjaya. Okey, itu dia comel adik-adik saya, kakak saya. Dan hari ini kita nak bawa semula konsep yang sama tetapi orang dia yang berbeza. Yang mana kita nak bawakan 4 abang-abang sado kita. Tapi tadi tu dia menggunakan pisau. Tapi hari ini kita ada kejutan untuk mereka. Tadi dia orang guna pisau, ramai orang yang komplain. Pisau tumpul lah. Apalah tak apa. Hari ni jangan untuk risau. abang-abang kita dah bersedia? Dah bersedia. Mana lagi? Siap bersedia. Buka kat sana. Saya buka kat sini Okey. Ini antara alatan-alatan yang akan diberikan. Okey. Kita tengok ni kepada mereka. 1 2 3. Okey, kita Farin Ahmad dah biasa bersama dengan kita. Kita bersama dengan Muaz daripada Cool 101. Kita bersama dengan Fizi Ali daripada Hot FM dan juga Chef Zam macam siapa tak tahu. Dia kan biasa masak kan. Okey. Tapi kami nak tanya dululah kepada anda berempat ni. Anda rasa penting ke tak penting orang perempuan ni pandai siang ikan? Kalau tanya saya, dia bukan penting tak penting lah. Dia pada tahap kerajinan kita kan. Kalau tak rajin pun, kalau pandai pun tak boleh juga kan. Cuma zaman sekarang ni zaman serba mudah. Kalau saya dengan wife saya, kita orang pergi pasar, suruh orang tu siang, balik tinggal nak cuci je, lagi senang. Lesen nampak? Kalau chef? Takut dia dua tak ada video. Chef macam mana? Okay, macam saya ni, orang cakap siang ikan ni bukan perkara yang wajib adalah pada perempuan. Tapi setidak-tidaknya kena tahu sikit lah. Tapi kalau tanya saya sendiri pun, kalau macam sama macam Izin, kalau pergi pasar pun memang minta orang tolong siangkan saya siap. Walaupun chef tau. Kalau Muaz dapat berkerut nak bagi jawapan tu. Itulah. Muaz. Bagi saya pun, saya sebenarnya tak kisah sangat. Sebab pada saya bercinta dengan individu tu bukan dengan si ikan tu. Dengan pegang parang Jadi yang penting bagi saya, kalau dia ada semangat untuk mencuba, tak ada masalah. Soalannya, pandai ke tidak? Saya pandai. Farin? Saya senang je. Pasal siang ikan pun nak gaduh ke? Benda boleh belajar. Okey. Dia practicality je sebenarnya. Benda boleh belajar, Fatin. Kita mulakan sekarang. Anda boleh pilih. Kita ada macam-macam haiwan di laut ni. Bersesuaian. Boleh apa yang anak ni tidak faham. Kilatkan. Okey, sambil-sambil tu mungkin Bro Firdaus boleh kongsikan jugalah. Macam tadi Farin ada cakapkan benda boleh belajar. Ini kita cakap tentang skill. Ada doktor pun dah cakap awal tadi. Ada wanita yang dia mungkin tak reti siang ikan tapi dia pandai tukar bak lampu. Dia pandai tukar tayar kereta di sini macam kawan saya kat sebelah ni. Jadi ini yang kita nak kongsikan juga bahawa kemahiran itu ataupun skill seseorang tu mungkin berbeza-beza. Ya, kalau kita lihat dari segi sudut sahabat Nabi SAW pun, mereka skill mereka berbeza. Tak adalah mereka kata awak tak bagus, awak tak hebat kerana awak tak ada skill macam saya kan. So bagi saya benda tu, kalau contohlah kita kata suami isteri memang tak reti nak siang, suami isteri memang tak reti nak masak, lah takkan dia macam inilah, bila dah berkahwin tu dia masak telur goreng pun dia rasa sedap. So okey je. Kalau susah sangat, belilah tapau lah. Tak ada susah, tak payah nak gaduh-gaduh, banyak benda lah tak okey. Benda boleh settle kan. Macam kita depan tengok kawan-kawan kita ni. Okey, macam mana tu? Potong bila kita potong sotong ni, kita kena buang mata dia dulu. Pandai. Betul letak. Lagi? Kita kena bersihkan kat dalam ni. Kita ada tulang dia. Kita bagi dia glove dia tak pakai Dia dah biasa pergi dapur. Kena keluarkan tulang dia. Satu mata dalam sini kita kena bersihkan lah macam tu. Dan chef tak ada masalah, gunting tumpul lah. Tak apa yang itu bergantung gunting tu baru beli. Tak boleh pun. Hafiza, ikan cara ni senang je. Janji kita konsep ikan ni nak bersihkan dia, janji buang perut dia je. So tak kisahlah belah belakang ke belah belakang, belah depan ke. Janji buka ni dan buangkan segala insang dan juga dalam dia. Itu je. Senang kan? Okey, chef, hari tu perdebatan yang mana guna pisau tumpul. Tapi chef guna gunting, mana sebenarnya lebih senang? Dia sebenarnya apa yang ada kat rumah, apa yang ada kat dapur tu pakai je lah. Kalau boleh pakai garpu lah, pakai sudu. Tapi kalau senang, kalau ada gunting senang, boleh je. Kalau guna benda yang tak sepatutnya. Kalau gunting dengan pisau tak ada, macam mana kita nak buat? Sebenarnya kita boleh guna tangan je. Serius lah? Kita boleh siang ikan guna tangan. Okey.
Caranya kan kita cabut je begini. Okey. Kan kita cabut gini. Hebatlah Fizi. Cabut kita bersihkan macam ni kan. Ini macam biasa buat kat rumah selalu kan? Kita tarik je macam ni. Oh, pandainya. Betul. Tak payah guna pisau, tak payah guna apa. Kita keluarkan je semua segala isi perut dia macam ni. Wow. Okey, hari ni hari Selasa. Hari Selasa tolong block date kita nak jemput demo masakan. Okey, Fizi. Okey. Kita nak tengok. Jom kita tengok Farid. Oh, kita tengok Farid dengan Muaz. Jangan datang sini, jangan datang sini belum siap lagi. Ini kumpulan saya seram sikit. Okey, Muaz dengan Farid nak tanyalah. Anda rasa tak kalau aktiviti sebegini kita boleh buat bersama dengan pasangan kita kat rumah, dia dapat mengeratkan lagi hubungan sesama pasangan? Betul lah. Saya pun sekarang rasa semakin erat dengan Muaz. Betul. Saya rasa semakin akrab. Saya mengenali Farin dah lama dah. Dia macam you okey tak tu? Baik Muaz. Muaz. Okey Muaz, saya nak tanya soalan yang jujur. Awak pernah siang ikan ke tak pernah? Saya malah masak. Nak tanya soalan dulu. Muaz, awak memang pernah siang ikan ke tak pernah? Sejujurnya kali pertama saya pegang ikan untuk di siang. Okey. Sebab selalu saya pegang ikan malam. Malam ikan. Ini siang ikan. Tengok bila pertama kali dia ikan, tengok macam mana jadi dia. Adakah berjaya atau tidak? Sabar. Kenapa buat macam tu? Muaz, tadi Fizi pakai tangan je Muaz. Macam buka buku. Baik tangan. Itulah. Awak macam potong buah Amin mungkin nak komen sikit lah. Kalau Amin sendiri, Amin memang bantu ataupun tidak isteri dia kat dapur? Saya gini, pertama memang saya tak erti siang ikan lah. Kedua, bila saya sedar saya tak erti siang ikan, saya akan pastikan ada benda lain saya boleh buat. Okey. Contoh, daripada saya dulu bernikah, kan, sampai ke hari ini saya tak akan benarkan rumah saya gosok baju saya. Oh, bagusnya. Semua saya gosok baju sendiri, semua saya lipat baju sendiri. Semua Fizi saya buat gelap, sendiri. bro. Fizi gelap. Apa gelap? Contoh. Baju untuk minggu ni saya akan gosok semua untuk minggu ni. Okey. So tinggal nak pakai je. Orang rumah punya semua tu anak-anak. Sama dengan saya. Satu keluarga lah. Baju sekolah anak je. Nampak dia tak boleh tolong kat sini, dia tolong kat sini. Itu kepakaran saya. Okey. Dan saya ikan tu jadi hilang rupa. Okey. Yalah, sebab sekarang ni kita bermain dengan masa kan. Okey, kalau kita nak tahu juga sebenarnya kalau Muaz kan. Tak Muaz, aku rasa macam payah sangat kau buat ikan ni apa kata. Sabar. Kau buat ni udang pula, tengok ikan ni kau buat udang. Dah sabar, letak tepi dah. Ikan ni kau jajak ni apa ni? Kilatkan. Skimming. Okey. Ikan letak tepi kau buat udang, tengok. Tapi jadilah ikan Farid. Dia dah habis kan? Belum. Ni insang dia. Ya Allah. Okey, insang dia nak tarik macam mana? Keluarkan. Tak cederakan dia ke? Okey. Kita nak berehat dulu sampai kami semua akan bantu Muaz untuk selesaikan ikan ni, tapi kita nak berehat dulu seketika. Kembali selepas ini. Semua Jangan mana. Selepas ini. Masalahnya satu kali. Apa hasilnya? Muaz ni. Ikan tu bagi 2 kali. Dia macam kat pasar lah. Tenganga ikan tu ya. Tu. Menderita ikan tu. Itu. Cik, aku macam mana pada kaki. Okey, kita berehat dahulu seketika. Kami sebenarnya semalam kan dah pesan tengok YouTube. Dah tengok YouTube, dia tarik apa benda YouTube. Okey. Alright, kita berehat dahulu seketika, Farin. Kembali lagi selepas ini. Jangan mana-mana. Mana Fatin? Fatin lagi lama. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Seiring dengan peredaran zaman, terdapat pelbagai kemudahan atau perkhidmatan yang tersedia secara fizikal ataupun di hujung jari sahaja. Ini termasuklah perkhidmatan barangan dapur basah seperti ayam, ikan dan sayur-sayuran. Idea sebenarnya semuanya daripada wife saya. Ada satu malam tu dia scroll Facebook dan dia termasuk dalam satu grup ni. Dan ada satu post pasal dia lah siang ikan apa ni semua, dia tunjuk yang dia buat dan dia simpan di rumah dia sendiri. Tapi bila dia tengok komen tu, dia ada orang komen kenapa tak buat macam ni dan buat untuk dia lah, buat servis macam tu. Dan sejak daripada post tu dia dah mula kata benda ni boleh pergi, dan orang tak pernah buat lagi. Dia ajak saya buat sekali lah. So kita agree dan kita buat. Saya rasa ramai yang sekarang yang dah rasa masa tu terlalu limited untuk mereka lakukan benda-benda yang macam yalah, bila servis ni ada, mereka mampu dan mereka ambil servis ni, mereka rasa dah tak perlu untuk dia orang fikir untuk ke pasar semua tu.
Susah sebenarnya. Kalau kita mula dengan ikan-ikan yang senang lah. Bagi saya kalau ikan yang senang macam ikan kembung, ikan pelaling, ikan-ikan yang senang lah. Macam kalau ikan yang susah macam ikan keli, ikan siakap, ikan yang bersisik-sisik ni lah. So dia ada cara nak siang dia dan dia memang makan masa yang lama lah. Dari segi bau setakat ni tengok kepada jenis ikan lah. Tapi kalau kita beli daripada pasar dah bau, memang dia bau lah. Jarang kita beli ikan fresh yang dia bau dia terlalu kuat. Kecuali kalau kita dah siap ikan dan perut tu kita simpan dan kita tak terus buang. Maknanya kita simpan dekat tong sampah rumah, kita tak bawa keluar lah. Selalunya macam kepala udang, perut ikan ni semua dia lepas 24 jam dia akan start bau. Justru itu, ianya tidak menjadi ukuran jika seseorang wanita itu tidak mahir melakukannya. Malah, terdapat perkhidmatan untuk menyiang ikan yang ditawarkan oleh peniaga bagi memudahkan urusan pembeli. Okey, benda boleh jimatkan masa, kenapa kita nak buang masa? Tapi saya nak tanya Muaz, Muaz tahu ke itu ikan apa? Saya tahu ni ikan cencaru kan? Dengan confidentnya. Salah lah. Okey. Ini ikan apa? Ini ikan kerisi. Salah. Ini ikan kekek Mak Ida Iloi. Okey. Tapi kita ada juga nak santuni penonton-penonton kita yang banyak hantar komen kat Facebook. Dia kata, kenapa panggil lelaki je? Tak adil, dia kata. Sebab kita dah tunjukkan perempuan hari tu. Dan ini kita nak kongsikan bahawa sebenarnya, macam kita telah pun apa yang rakan-rakan kita ni katakan, bahawa kerja di dapur ni bukan kerja perempuan saja. Tapi kita boleh lakukannya bersama-sama. Dia orang kata kalau bersama pasangan tu boleh mengingatkan silaturahim, saling bantu-membantu, tolong-menolong dan sebagainya. Betul tak, doktor? Betul sungguh. Sebenarnya apabila saya lihat tadi, cakap betul sahabat-sahabat kita di sini. Cakap. Terus macam tu. Saya pun belajar dengan Muaz tadi macam mana cara nak buang tai ikan. Terima kasih Muaz ajar. Saya bercerita pasal ni kan. Saya dengan rumah saya, kita ada tugas-tugas kita tahu kalau nak masak di dapur. Saya akan siam ikan, saya akan buang dia punya kulit. Okay, tunjuk skill. So kalau macam ni, dia ada cara-caranya. Dia ada banyak cara. Jadi yang pertama kalau udang dia punya ni tajam, ni bahaya ni kalau makan ni. Jadi kita potong yang ini dulu. Farin tahu tak Farin? Lepas tu kita potong depan dia sikit. Ini suami impian. Kan? Kaki-kaki dia ni macam ni mesti 30,000 bukan aku boleh hantar. Kita potong dia punya ni. Jadi benda-benda ni biasanya saya akan buat di dapur lah. Saya akan buat dekat dapur. Kemudiannya isteri saya akan masak. Contohnya daripada segi kopek bawang, potong bawang, semua saya akan sediakan. Kemudian dia hanya untuk masak sahaja. Memang nampak profesional lah. Memang pada kecil pergi duduk dapur ke macam mana ni? Saya lahir kat laut. Tapi ini kadang-kadang ni ada orang macam terlupa tau. Sebenarnya dia ada bahagian yang kena buang, iaitu di bahagian atas ni. Ini adalah bahagian yang sangat penting. Kita potongnya macam ni, nampak tak dia punya hitam kat sini kan? Yes. Ini yang sepatutnya kita kena buang. Saya rasa dia dah biasa kerja kat pasar. Cara dia potong tu profesional. Kita buang je macam ni. Pakai gunting boleh. Tapi nak tanya pendapat anda semua. Kalau katalah macam isteri tak sempat nak buat, suami pun tak sempat nak bantu isteri di dapur, setuju tak kalau kita di pasar sekarang ni memang disediakan perkhidmatan. Tadi di BT kita pun telah kongsikan memang ada orang yang menyediakan perkhidmatan sebegini. Apa kata kita serahkan tugas-tugas ini kepada mereka yang lebih pakar untuk kita membantulah pekerjaan mereka dan perniagaan mereka. Kita lagi baik pergi tengok wayang ke apa ke. Ada masa banyak, praktikal. Apa pendapat chef? Sebab kalau nak ikutkan, kalau isu dia bukan pasal isu gender tau, perempuan ke lelaki ke. Sebenarnya lelaki dengan perempuan pun kalau tidak setidak-tidaknya kena tahu siang ikan. Walaupun kita kat pasar tu memang beli dah siap siang, tapi balik tu kita kena steam suci kan, betul? So at least kita tahu sikit basic lah. Boleh belajar lah. Tapi boleh belajar lah, tapi janganlah bangga kalau tak pandai siang ikan tu, jangan bangga. Tapi sekarang ni semua dah dipermudahkan. Dalam dunia ni semakin hari makin mudah. Jadi orang yang kat pasar tu boleh siang siap-siap. Kenapa kita tak suruh? Sebab nanti kalau tak ada kerja pula kan. Saya ada cadangan 2024 ni cabaran untuk semua dan wanita tukar tayar kereta kat sini. Okey bro Firdaus ada nak kongsikan sesuatu? Macam saya sebutlah, apa tadi pun dah sebut tentang suami isteri order je kan. Bagi saya nak lagi senang kan. Keluar makan je lah. Kan dua keluar makan, kita dalam kereta kita boleh berborak kan, lepas tu sampai sana cuci pinggan tak payah balik, boleh settle. Chef kata perlu tahu asas untuk siang ikan. Tapi kalau Amin rasa perlu ataupun tidak? Saya gini,
Saya buat perumpamaan Cakap betul. Dia nak jawab selamat. Dia nak yang selamat, dia nak yang selamat. Gigil. Okey, saya ada company saya dah 19 tahun. Tapi sebelum saya buat company sendiri, saya ingat dulu saya buat sebuah harga sendiri, saya jaga akaun sendiri, saya yang urus klien call, kita berlakon jadi PA, lepas tu padahal saya sendiri jawab call. Berlakon jadi PA saya pun selalu buat. Pernah buat betul tak kan? Masih. So sekarang ni bila kita dah ada staff yang ramai, pertama kita takkan mudah kena tipu. Sebab dah minta payment. Pertama. Dan staff tak boleh nak cong. Sebab kita pernah buat dulu. Nampak tak? Sama juga dalam berumah tangga ni sebolehnya suami ke isteri kena mula pada bawah. Kan suami kena pandai buat macam tukar lampu, baiki wayar. Sebagaimana isteri mengharapkan suami kena ada skill begitu, maka apalah kiranya isteri kena ada sikit basic, kan, sikit exposure untuk pengurusan dapur. Dan sebenarnya itu didikan sebenarnya. Sebab kalau semua benda nak diswastakan, kita nak ajar anak apa? So kalau mak tak reti, mak tak boleh nak ajar pada anak. So at least kena ada basic. Saya melihat ini, adakah sebenarnya kita bukan kepada boleh ataupun tidak, tapi kepada ruang dan juga peluang. Ini kerana cara kita dibesarkan, faktor persekitaran kita adalah berbeza. Bagi saya exposure kena ada. Adakah wajib atau tidak? Tak semestinya. Doktor? Okey juga. Selain daripada itu, kita juga macam tadi saya suka bila Bro Amin sebut tentang latihan, kan, kolaborasi bersama dengan anak-anak, get them together. Cuma satulah di sini, bila kita melihat pada seseorang yang tak pandai siang ikan, kita patut berikan mereka sokongan sosial. Instead daripada terus menindas dan kata apalah kamu ni orang dah berdua. Tapi sepatutnya memberikan mereka galakan. Contoh macam tadi bila kita tengok Muaz, kan, semua orang menggalakkan dari belakang. Seronok dia. Rasa tak tahu meja dua tu. Saya rasa disayangi. Saya tengok orang yang kecam tu pun, yang kecam belum tentu dia pandai buat. Nampak tak? Muaz, saya rasa kan satu je, memang saya setuju dengan Bro Amin, sebab kita kena tahu jugalah, mungkin orang tu selalu kata air tangan isteri ataupun mak ini akan memberikan kebahagiaan kepada keluarga. Jadi bagi saya, walaupun tak reti masak tak sedap ke tak apa, janji cubalah. Suami tak akan kata kalau yang sedap tak payah masak, dia tak akan kata tak sedap. Saya nak lock ayat kebahagiaan tu, tapi tak nak debate hari ni sebab lepas ni kita buat topik betul ke pandai masak. Kunci kebahagiaan, kita jumpa musuh. Dah dapat. Hari Selasa, dah ada guest. hari Jumaat. Tapi saya ada satu rumusan lah untuk 2023 ni, kita dah sama millennium. I think saya rasa lah life skill ni bukan mengenai gender. Saya kata semua lelaki perempuan perlu tahu, tak kira apa juga skill mereka. Saya kira itu cukup adil untuk kita semua yang sekarang ni semua pun dah mahir, semua pun dah pakar dah sebenarnya. Dan untuk saya sebenarnya satu je lah. Kadang ni bila suami-suami tu kan, bila nak menegur isteri tu yang mungkin tak tahu nak masak ke tak tahu menyiang, kena ada cara dia. Contohlah kalau isteri tu tak pandai masak kan. First time dia bawa kahwin, dia masak untuk suami. Mungkin ada sedikit masin. Jangan terus cakap, yang tak sedap lah. Jangan cakap itu. Sayang, sedap. Tapi kalau kurang masin kan lagi sedap. Cara untuk menegur. Betul lah. Inilah suami. Dia you tipu. Ada lagi. Perempuan selalu. Tapi tak apa, memang perempuan selalu menang kan. Kita bagi. Itu awak yang cakap. Tapi untuk saya betul lah. Kalau saya setuju dengan doktor, kalau kita tak tahu, kita ada keinginan untuk cuba tu, kita belajar bersama dengan pasangan. Itu lebih, orang kata, lebih seronok dan juga lebih cepat pandai lah. Dan kita santuni setiap dalam satu pandangan dan juga pendapat tetamu kita dan juga anda penonton yang menghantar komen dan sebagainya. Kita apa yang kita nak elakkan di sini ataupun bukan kita nak debatkan, kita tidak mahu ada gender stereotype. Ini perkara skill ini asas kemahiran yang boleh kita pelajari sama-sama. Kalau kita kurang, kita ada ruang untuk kita perbaiki diri kita, dan saya kira setiap daripada orang juga individu itu wajar untuk kita berikan ruang dan juga peluang untuk mereka memperbaharui dan juga memperbaiki diri mereka. Setuju ataupun tidak? Kata kita menyarankan untuk netizen terus menyokong. Okey. Ini penerbit saya cakap. Dan kadang-kadang kita janganlah pula suka untuk menilai seseorang itu berdasarkan satu perkara saja. Ada orang dia mungkin tak mahir di kemahiran ini, tapi dia mungkin sangat bagus menjaga ibu bapanya, ayahnya, tukar lampin ibu ayah tanpa rasa geli dan sebagainya. Itu antara kemahiran yang mungkin orang lain tak mampu lakukan. Jadi mungkin sedikit kata-kata ringkas daripada semua. Kalau daripada saya nak kaitkan dengan apa yang Fiza kata. Kita lihat sesuatu itu dengan mata lebah. Sesuatu itu walaupun ni ikan berbau tetapi lebah, cantik je, elok sahaja daripada melihat sesuatu itu dengan mata lalat. Okey, Chef? Daripada saya kita ada lebih banyak isu lebih besar patutnya kita berdebatkan, tapi nak berdasarkan potong ikan, pandai siang ikan, saya rasa benda ni adalah benda orang cakap yang tak perlu kita perbesarkan. Tapi setidak-tidaknya dengan perkara ini berlaku, semua orang perempuan
perempuan ke lelaki ke yang kat rumah sekarang Bersatu, mungkin tengah belajar dekat YouTube. Betul. Ini semalam semua tengok kat YouTube belajar. Tu ada kelebihan dia lah. Muaz saya tengok 15 kali dia like. Ya. Okey, Muaz. Saya bagi saya tak apalah, benda ni adalah proses pembelajaran dan tak salah untuk kita mengaku lah kalau kita tak pandai masak. Bagi tahu awal kepada pasangan, sebab pasangan ni pun kadang-kadang dia expect macam-macam. Sebab untuk memenuhi hati mak dia juga. Nanti mak dia kata apalah bini kau tak pandai masak. Jadi awal-awal kalau bagi tahu tak pandai masak pun senang. Kita boleh memperbaiki. Benda boleh apa? Adjust orang kata kan. Saya tahu ramai wanita yang terus search keyword tu siang ikan memang paling atas. Tapi ada je mak mertua yang tak kisah. Betul. Tapi kalau untuk saya senang cerita macam ginilah. Kalau dah tak tahu siang tu kita belajar lah. Senang je. Media sosial banyak sekarang ada macam Farin cakap tadi kan. Kita search cara untuk siang ikan, cara untuk memasak, cara untuk buat itu, semua ada. Yang penting adalah kerajinan untuk kita menyelesaikan misi itu. Bro Firdaus? Simple, rumah tangga anda kalau jangan kerana hal-hal yang tular ini, kita membesarkan sehingga rumah tangga anda bergelora, bergaduh. Orang lain tak reti siang ikan, bukan masalah kamu. Okey? Kalau kamu boleh terima wife kamu dan kamu boleh terima suami kamu tak reti nak buat benda tu, itu life kamu, family kamu, teruskan. Tak payah nak bergaduh pasal isu tular ni. You all punya family, you punya pasal. Itu je. You punya pasal. Okey. Kita suka dia tu. masalah bila orang tak akhir ni, semua lauk dia dah ambil. Jadi, kesimpulannya. Yang pertama, sebagai suami isteri, kita kena memudahkan hidup antara satu sama lain. Isteri memudahkan suami, suami memudahkan isteri. Cuma saya nak ingatkan, pertama, ada hadis bila hari kiamat, semua teknologi dah hilang. Maka ketika itulah kemahiran hidup penting. Jadi, suami ke, isteri ke, kena ada kemahiran hidup. Sama ada siang ikan ke, pasang tayar ke, so that kita tidak beriman dengan teknologi semata-mata. Terima kasih. Terima kasih untuk semua atas perkongsian dan juga manfaatnya. Kita tutup untuk 2023 ini. Kita kembali untuk 2024 dengan isu-isu yang lebih besar dan juga memberi manfaat kepada kita dengan topiknya. InsyaAllah. Hari Isnin nanti kita akan kembali dengan semangat baru untuk tahun yang baru. Kita nak bantu wanita-wanita, bukan tukar tayar je. Skill ni banyak wanita mampu buat. Tapi kita nak bantu wanita untuk merancang kewangan sepanjang tahun 2024. Untuk wanita yang bersendirian lagi ataupun wanita yang bersama dengan keluarga, untuk mereka sama-sama membantu pasangan mereka. Hidup ni, bahagia ni kita yang cipta, kita yang pilih, kita hidup cara kita. Kalau tak pandai boleh belajar, ada ruang untuk kita memperbaharui. InsyaAllah selamat tahun baru untuk anda penonton-penonton wanita hari ini. Dan terima kasih untuk perhatian anda. Kita jumpa tahun depan. Okey, semua boleh bawa balik ikan. Terima kasih. Pada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus fatwa.